Faiza, satu jenama isi rumah yang tidak asing lagi. Bermula dengan perniagaan runcit kepada pengeluaran beras, trendsetter kepada kategori beras herba, sehinggalah pelbagai jenis rempah masakan. Faiza mencipta legasinya tersendiri dan mencipta pelbagai kejayaan dan mendapat pelbagai pengiktirafan yang cukup membanggakan. Dalam wawasan perniagaannya, syarikat Faiza Sdn Bhd sinonim dengan satu lagi sisi, iaitu aspirasinya untuk memberi semula kepada masyarakat. Ini dapat dilihat menerusi program realiti yang khusus untuk bantu golongan-golongan yang kurang bernasib baik, dan Faiza juga berkesempatan menghulurkan sumbangan kepada petugas-petugas Barisan Harapan COVID-19 dan baru-baru ini kepada mangsa-mangsa banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan Puan Jadwa Abu Bakar, pengurus cawangan tengah syarikat Faiza Sdn Bhd. Jadi Puan, kita tahu tahun 2022 syarikat Faiza sudah berusia 42 tahun dan tanpa mengira perniagaan keluarga yang telah bermula sejak 1968. Jadi apakah falsafah perniagaan Faiza hingga kekal ke tahap ini? Alhamdulillah, syarikat Faiza sentiasa menekankan untuk jujur dalam perniagaan. Kita juga sentiasa memastikan produk yang baik dan berkualiti serta manfaat kepada orang ramai, dan juga salah satu falsafah yang kita pegang daripada dulu adalah untuk berkongsi keuntungan dengan masyarakat. Okey, kita memang ada banyak program CSR yang kita buat. Yang pertama sekali, kita ingin jenama Faiza ni dipercayai dan lekat di hati masyarakat. Sebab itulah kita menaja beberapa program realiti yang berbentuk kemasyarakatan seperti program Bersamamu, program Jejak Habit You, yang mana kita menggalakkan orang ramai untuk turut menyumbang kepada masyarakat. Dan setiap pembelian orang ramai atas produk kami juga sebenarnya turut membantu untuk menyumbang kepada orang ramai. Dan salah satu lagi projek CSR kami adalah kami menghasilkan produk yang baik untuk kesihatan, yang mana antara beras yang kami hasilkan adalah beras yang rendah GI, kurang kanji dan khasiat tinggi, dan kami bekerjasama dengan Institut Diabetes Kebangsaan lebih 10 tahun kerana kita nak membuatkan masyarakat lebih aware tentang kesedaran tentang kesihatan. Ada orang yang cuba sabotaj, bekas pekerja yang meniru produk kami dan menggunakan nama kita tanpa kebenaran, dan juga yang kira yang semasa ni baru-baru ni, of course lah, dalam keadaan kita yang senang dengan media sosial seperti ini kan, ada juga kadang-kadang ada siapa-siapa yang kurang berpuas hati tu cuba untuk memburukkan nama kita. Jadi kita sentiasa pekalah benda-benda kita, tapi kalau yang kita tak dapat nak atas itu, kita anggap itu adalah sebagai cabaran lah, ujian Allah nak bagi kan. Semua orang suka kan dengan kita. Dan selain daripada itu, untuk kami juga ada memberi sumbangan secara direct kepada mana-mana individu yang memerlukan. Seperti kita ada buat projek-projek masyarakat membantu gelandangan. Kita juga ada memberi bantuan kepada persatuan anak-anak yatim, ibu tunggal, masjid, surau, dan juga persatuan NGO yang datang ataupun menulis surat kepada kami memohon bantuan. Okey, baik Puan. Faiza ini merupakan syarikat keluarga. Jadi apa sebenarnya visi masa hadapan supaya jenama Faiza ini terus kukuh dalam warisannya? Okey, visi kami adalah untuk sentiasa memperbaharui cara berniaga mengikut kehendak pasaran dan semasa, dan juga kami sentiasa menjaga kualiti produk dan servis kepada pelanggan kerana itu amat penting ya. Dan kami juga sentiasa memastikan produktiviti serta kebajikan staf kami terjaga. Dan berdasarkan bukti kejayaan syarikat Faiza yang di mana ia diasaskan dari kecil, di apa nasihat Puan kepada usahawan muda terutamanya yang baru memula perniagaan untuk mereka kekal bertahan lama dalam perniagaan? Okey, sebenarnya saya sendiri tak layak untuk bagi nasihat ni, tapi oleh kerana Puan Faiza sendiri sentiasa memberi nasihat kepada kami semua staf-stafnya, iaitu
untuk tidak pernah berputus asa dan sentiasa tawakal pada Allah dan percaya dengan pertolongannya. InsyaAllah apa juga yang kita hasilkan, jika niat kita baik, Allah akan tolong. Dan akhir sekali, jangan lupa untuk sentiasa bersedekah dan berzakat kerana itu adalah hak orang lain. Ya, yang penting tadi tidak berputus asa, jaga niat dan juga sentiasa bersedekah. Baik, terima kasih kepada Puan Jadu Abu Bakar. Minggu kedua tahun 2022, pelbagai insiden, tragedi, berita-berita gembira yang dapat kita raikan sepanjang 2 minggu ini. Persoalannya, bagaimana pula kita mencongak untuk 2022 yang seterusnya? Dalam masa yang berbaki ini, adakah kita berserah semata-mata seperti mana kata pepatah, untung batu tenggelam, untung sabut timbul, dan selain daripada itu pastinya tumpuan kepada pembangunan masyarakat orang asli yang pada tahun lalu apabila rancangan Malaysia ke-12 diperkenalkan, peruntukan yang diberikan kepada masyarakat orang asli itu luar biasa jumlahnya. Tinggal lagi pasti persoalan tentang bagaimanakah ia akan dilaksanakan, dan seperti mana juga yang dikongsikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamed pada Julai tahun ini yang menyatakan bahawa dasar dan lebih khusus untuk tujuan pembangunan orang asli akan diperhalusi dan akan diperkenalkan. Dan sehingga kini kerajaan telah mengubal dasar-dasar dan program-program lain untuk tujuan tersebut. Dan untuk rekod pada tahun 2019, insiden kemiskinan dalam kalangan masyarakat orang asli dianggarkan kira-kira 33.6%, dan antara isu yang dibangkitkan adalah soal mobility, soal electricity, soal bekalan air, soalan amenity, infrastruktur dan sebagainya. Persoalannya kini, bagaimanakah belia dalam konteks pembangunan negara, khususnya bagi masyarakat orang asli ini, wajar diketengahkan dan seharusnya dikupas. Bersama kita ketika ini di Studio Darah Muda adalah Presiden Majlis Belia Orang Asli Malaysia, Cliff. Kena sebut betul-betul ni, Cliff Allen William Hunt, berkenaan dengan apakah nasib belia orang asli. Dan untuk rekod, ini bukannya anak kepada Ethan Hunt, Mission Impossible. Bukan. Bukan. Dan sebelum kita meneruskan perbincangan kita, untuk makluman para penonton ketika ini, set yang diberikan, yang dipaparkan kepada anda merupakan tajaan daripada Majlis Reka Bentuk Malaysia yang merupakan sebahagian daripada agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, dan set ini merupakan sebahagian daripada koleksi Arte Como yang mendapat penganugerahan Malaysian Good Award oleh MRM, dan mereka oleh Pereka Muda Muhammad Sujat Asbullah 33 tahun dan dikeluarkan oleh syarikat tempatan Oasis Furniture Industri Sdn Bhd. Nah, pastinya untuk kali ini, Darah Muda dibawakan dengan kerjasama rakan strategik Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra. Dan Alan, langsung kepada persoalan kita. Tapi saya nak mula dulu dengan soalan ini. Ya ataupun tidak, ringkas. Very simple and direct answer kita perlukan. Okey. Adakah Majlis Belia Malaysia memberikan tumpuan yang sewajarnya kepada agenda orang asli berbanding dengan agenda belia nasional? Berbanding? Ya. Tumpuan oleh MBM itu adakah diberikan sewajarnya kepada orang asli juga berbanding dengan hanya tumpu pada isu-isu agenda nasional semata-mata? Adakah orang asli rasa terketinggalan dalam agenda MBM? Oh tidak, memang Presiden kita Johor Fitri Johar memberi perhatian sama rata kepada setiap kaum masyarakat di Malaysia. Dan bagaimana pula dengan dasar kerajaan berkenaan orang asli? Adakah cukup, memadai ataupun perlu ditambah untuk 2022 ini? Oh, perlu ditambah, itu wajib. Sebab kita tahu pembangunan itu constantly changing, dia sentiasa berubah. Right. Jadi perlu penambahbaikan, perlu lebih banyak penglibatan daripada agensi kerajaan yang lain dan juga pihak NGO. Kena masukkan juga pihak NGO ni. Baik, MBM sudah memberikan tumpuan yang sewajarnya. Dasar kerajaan perlu ditambah baik untuk 2022, tetapi kalau betul mahukan tindakan yang agresif di pihak kerajaan, persoalan yang perlu harus dijawab juga, bagaimana pula kadar penglibatan belia orang asli dalam agenda-agenda yang diketengahkan oleh kerajaan? Adakah semuanya aktif, sebahagian besarnya aktif, atau sebahagian kecil sahaja belia orang asli yang aktif? Bagi saya dalam 40%, tapi 40% tu pun berada di umur penghujung belia. Maksudnya
kalau kita ambil tarifan umur belia yang baru 15 hingga 30, around 26 ke 30, ataupun dalam situasi di mana mereka dah berkeluarga. Bila mereka dah berkeluarga, mereka lihat benda ini perlu diatasi ataupun benda ini perlu dilakukan untuk penambahbaikan masyarakat dan sebagainya, dari situ kita nampak penglibatan mereka. Yang tu lebih banyak lah, lebih banyak berbanding yang awal-awal ni kan. Boleh jelaskan, kerana ketika ini kalau kita tengok trend di media sosial, kadang-kadang yang paling kuat bersuara ni lah belia awal itu, yang usia 15 hingga 21, mereka lah bercerita tentang hak asasi manusia, soal kesihatan mental, isu-isu yang kompleks. Betul. Mengapa belia di peringkat orang asli tidak boleh bersuara sedemikian? Apakah cabaran-cabaran yang menyebabkan suara mereka tidak selantang itu? Bagi saya mereka lebih ke arah kurang keyakinan diri. Dia ada internal mereka panggil inferior complex. Lebih mereka ada masalah tersebut di mana kadang-kadang sifat malu itu terlampau tebal. Dia takut dipandang remeh atau dipandang rendah oleh masyarakat lain. Sedangkan kita tahu sekiranya diberi peluang untuk bersuara, masyarakat lain pun akan dengar. Tapi itulah benda itu yang kita perlu ubah di mindset mereka, di pemikiran mereka, dan itu yang kita sedang lakukan. Baik MBOA dan juga MBM, kita bersama-sama duduk dan rancang apa sahaja projek juga dan juga program yang perlu dilakukan lah, seperti mana yang kita dah buat sebelum ni bersama MBM dan juga bersama Pusat Belia Antarabangsa IYC. Itu kita dah buat melalui projek SDG. Yang tu ada penambahan projek di mana belia-belia mula tertarik dengan projek tersebut, namun begitu disebabkan pandemik COVID kan, so dia terputus di situ. Dan kita akan berhadapan dengan pilihan raya. Dan bahkan sebelum ini pun ada siri-siri pilihan raya negeri, dan kehadapan kita tidak tahu situasi politik itu, jadi kesiapsiagaan belia itu penting. Betul. Untuk belia orang asli berhadapan dengan situasi undi 18 juga. Apakah kebimbangan Alan berkenaan dengan generasi ini dalam melaksanakan tanggungjawab demokrasi mereka, ataupun Alan dah yakin mereka ni kalau minta mengundi mereka boleh buat keputusan yang bijak? Secara jujurnya mereka boleh mengundi. Saya yakin mereka akan melalui satu proses di mana di dalam suasana yang hangat kan, pilihan raya dan sebagainya, mereka pun teruja nak mengundi. Cuma kita perlu mempersiapkan kematangan mereka dalam memilih calon-calon yang akan menghala pembangunan negara kan. Itu yang menjadi kebimbangan saya lah. Bukan kita tak boleh mempersiapkan mereka untuk memilih calon-calon yang popular. Tidak, dia sepatutnya memilih calon-calon yang kita nampak boleh membawa isu-isu pembangunan dari peringkat akar umbi. Kita tak boleh sahaja macam secara meluas kan, kalau kita, dalam bahasa Inggerisnya in general. Dia mesti pada peringkat grassroots itu sendiri memahami dan menjadi orang tengah. Dia orang tengah membawa isu pembangunan itu dengan agenda pembangunan negara. Dia mesti menjadi orang tengah. Jadi mereka ni perlu memilih orang tengah yang sesuai. Sebab sekarang ni pun kita boleh lihat kan calon tu calon sesuai lah, tapi itu sana sini. Mungkin itu soal lain, perlu kupas lebih dalam. Tapi betul. Jelas jawapannya itu maknanya belia harus diberikan pendekatan dan juga ruang untuk bersuara. Dan beralih kepada persoalan seterusnya, selain pada soal belia itu sendiri, bila sebut tentang masyarakat orang asli dan concern belia orang asli terhadap nasib orang asli di Malaysia ini, soal COVID-19, soal bencana banjir baru-baru ini. Daripada pemerhatian Alan sendiri, sejauh manakah keberkesanan tindakan untuk membantu kebajikan-kebajikan orang asli apabila berhadapan dengan situasi getir ini? Dah cukup baik, dan apakah ruang penambahbaikan kalau boleh cadangkan? Bagi saya lebih suka ada ruang penambahbaikan diberikan kepada belia orang asli. Maksudnya melibatkan belia orang asli itu. Seperti mana yang dulu JAKUA sebenarnya pernah buat satu program sukarelawan belia orang asli. Kalau tak silap saya di Negeri Pahang. Tapi bila berlakunya bencana banjir di Negeri Pahang tu, saya pun tertanya di manakah sukarelawan ini kan? Adakah tidak dikerahkan untuk membantu, ataupun ada cuma saya dia tak perasan,
Cuma di negeri-negeri lain as well, itu yang kita nak. Maksudnya benda ini pernah disuarakan. Saya pernah suarakan di convention orang asli 2019 ke 2018, di mana penglibatan belia itu bukan berada di sudut kepimpinan sahaja. Dia perlu lebih meluas. Saya pernah suarakan, tapi dalam resolusi yang dikeluarkan, kalau tak silap saya ada 2-3 baris dia untuk belia orang asli kan. Jadi di situ saya masih lagi memperjuangkan hak-hak belia orang asli. Kalau begitu, ada tak lagi isu-isu penting berkaitan orang asli yang mesti diketahui umum? Ini ruang terbuka. Silakan. Saya lebih suka sekiranya pertama penglibatan belia orang asli diperluaskan, maksudnya dari sudut projek, dari sudut program, itu satu. Maksudnya masyarakat luar memberi lebih banyak ruang, dan juga satu penerimaan belia orang asli itu sendiri. Kita tak boleh minta satu hala, hubungan satu hala, dia mesti hubungan dua hala. Dan belia orang asli itu sendiri mesti bersedia untuk menerima satu perubahan dalam konteks pembangunan itu yang seimbang, maksudnya tradisional dan juga moden seimbang. Seperti mana yang kita tahu, kadang-kadang sesetengah mereka, saya tak cakap semua, sesetengah mereka masih ada kebimbangan pembangunan itu lebih ke arah moden sehingga tradisional dilupakan. Bagi saya, benda itu boleh dilakukan, tapi kita kena ada satu tim, satu kumpulan yang macam saya cakap tadi, orang tengah yang menjadi think tank, yang menjadi orang yang menggerakkan program dan juga agenda itu. Mesti ada. Yang tu mesti dia tak boleh berfikir dari sudut satu suku kaum sahaja, dia tak boleh berfikir dari sudut dia sahaja, dia mesti fikir dari sudut menyeluruh. Menyeluruh tu maksudnya suku kaum ni adalah kebudayaan dia, ada resam dia. Dia mesti fikir yang tu. Jadi dia mesti selaraskan supaya, sebagai contoh saya bagi suku kaum Temya, kita ada di Kuala Kangsar dan juga di saya lupa dah, ada peserta kita seorang, Nelson dari Kelantan kalau tak silap saya, Gua Musang Kelantan. Mereka mahir membuat kraft tangan. Jadi kita ketengahkan, kita secara tak langsung kita mempromosi bahawa Temya dia mahir dari sudut kraft tangan. Jadi kita ubah sikit, tak semestinya Temya, kita ubah macam ni. Maksudnya ada dia punya langkah-langkah, dan kumpulan ini mesti terbahagi daripada wakil-wakil setiap suku kaum itu. Kita tak boleh majoriti daripada suku kaum ni, majoriti daripada suku kaum ni, tak boleh. Dia mesti ada wakil, dan wakil itu mesti membawa suara pada peringkat akar umbi. Itu yang penting. Saya nak yang tengah ni. Sebab yang permasalahan bawah ni mesti banyak. Dia pelbagai lah dalam spektrum tu, hujung ni macam-macam kan. Jadi yang tengah ni dia mesti fikir secara terperinci, long term, medium, short term. Lepas tu dia mesti fikir terperinci, dia mesti fikir dari sudut benda itu dynamic. Dia tak boleh macam rigid sangat kan, dia mesti dynamic. Macam mana yang pernah kita buat dalam MBUA itu sendiri, pembangunan kita ada berteraskan 6, pendidikan, ekonomi, kebudayaan dan kesenian, sukan, pembangunan insaniah dan juga kesihatan. Dan salah satu projek yang dah berjaya, yang saya cakap tadi, pembangunan ekonomi usahawan, di mana kita ada peserta yang bagi saya menyerlah, iaitu daripada Negeri Sembilan. Saya panggil dia Yana dengan NASA. Yang tu saya bersama Puan Bibi Zaliha dari MBM, kita sentiasa turun dan bantu mereka ni sehingga boleh memasarkan produk mereka ke peringkat antarabangsa, Serabuluh. Yang tu mereka dah berjaya lah. Itu program tu di bawah Tune Protect dan Puan Nina Osman, Grow the Goose. Mereka yang melatih peserta-peserta ni. Jadi bagi saya itu adalah satu kejayaan di mana sehingga mereka boleh berjaya tahap tu dengan didikan yang betul. Mereka membantu balik masyarakat melalui penjagaan mereka. Itu yang kita nak. Satu penjagaan yang boleh membantu balik komuniti. Itu yang projek yang kita buat, projek SDG. Kita buat satu projek diuruskan oleh belia, membantu balik komuniti. Yang tu kita tengah buat yang tu. Jadi bagi saya, bila nak cerita tentang pembangunan itu mesti datang daripada belia orang asli itu sendiri,
dan juga bantuan daripada agensi kerajaan. Dan yang MBOA ni dia menjadi kumpulan yang tengah ni tadi. Tak kisahlah MBOA ke, kita ada persatuan-persatuan lain ke. Janji yang ni dia membantu dan menyelaraskan dan dia macam memperhalusi benda tu supaya dia sesuai. Baik. Tak nak dia sekadar macam kita kena buat benda ni tapi macam tak apa-apa kan. Macam tu lah. Untuk konteks kepada para penonton, mengapa isu yang dibangkitkan oleh Alan sebentar tadi agak kompleks? Sekarang di Malaysia kita ada 3 suku besar kaum orang betul. asli, Negrito, Senoi dan Melayu Proto, dan di bawahnya ada lagi 18. Dia ada 3 subgroup. Okey. Dia ada 3 subgroup dan setiap subgroup tu dia ada 6. 6. So Betul. keseluruhannya Ada 18. 18 suku Suku orang asli. kaum yang mempunyai bahasa yang tersendiri, budaya tersendiri. dengan cara hidup yang tersendiri. So bila Alan sebut tentang nak pastikan bahawa mereka tidak memberikan tumpuan kepada satu suku kaum tertentu sahaja, itu penting kerana bukan semua suku ini jumlahnya sama. Betul. Ada yang kecil 17 keluarga sahaja dalam sukunya tapi masih lagi mengamalkan budaya suku mereka. Betul. Dan ada yang dah besar yang sampai masuk dalam 3 kategori, dan suku orang asli di bandar, di luar bandar juga yang di pinggiran. yang demografik tadi tu. Ya, demografik itu. Dan saya kira kita perlu sentuh sedikit berkenaan itu untuk memberikan kefahaman kepada penonton kita tentang mengapa isu orang asli kompleks, kerana ada pembahagian tersebut. Ya, sebab bagi saya kebudayaan itu, cara hidup dan juga bahasa memainkan peranan yang penting. Ditambah pula dengan lokasi demografik mereka. Macam di kerajaan mereka akan klasifikasikan bandar, pinggir bandar dan juga luar bandar. Macam saya di MBOA kami klasifikasikan bandar, pinggir bandar, luar bandar dan juga pendalaman. Kenapa kena ada pendalaman? Sebab yang ni jauh. Maksudnya kita kadang-kadang perlu jalan kaki dan sebagainya, ini jauh. Jadi cabaran-cabaran ini adalah di mana kita kena memperjelaskan kepentingan pembangunan itu. Ya, mereka masih lagi hidup dengan cara mereka. Namun begitu, pembangunan yang dibawa itu adalah untuk menambah baik kehidupan yang sedia ada. Bukan mengubah tapi menambah baik. Itu kita kena betul-betul bagi mereka faham. Sebab selalunya bila kita menceritakan pembangunan, kita mengubah cara hidup 100%. Kita tak pernah cerita yang menambah baik itu tadi. Macam saya buat di kampung saya, kita ada belia orang asli. Lah nama betul dah lupa saya. Saya panggil nama kampung lah. Dua orang belia, iaitu Bahkar dengan juga Bah. Bah tu maksudnya lelaki, Bah merujuk kepada lelaki. Mereka membuat projek ekoturism. Ini bawah MBOA dan juga bawah MBM. Buat projek ekoturism di mana mereka ini menguruskan untuk kepentingan komuniti. Tapi kita tak kacau cara hidup mereka, kita tak kacau adat rasam di situ, malah kita sesuaikan dengan keadaan di situ. Itu yang kita nak. Baik, Alan, yang terakhir sekali dalam masa yang sangat singkat. Bagaimanakah kaum keluarga Malaysia ini juga boleh membantu bersama-sama dengan masyarakat orang asli untuk masa depan 2022 yang lebih cerah? Ringkas, silakan. Bagi saya rasa keluarga Malaysia ini dia mengutamakan dari sudut perpaduan, unity kan, perpaduan. Jadi macam saya cakap tadi, belia orang asli harus diberi lebih banyak peluang dan juga mereka juga harus bersedia untuk menerima perubahan. Diberi lebih banyak peluang tu maksudnya mereka harus merasai setiap arus pembangunan yang ada sekarang. Tak bolehlah di bandar ni 5G tapi di kampung 3G pun tak ada, elektrik pun tak ada. Tak bolehlah benda-benda macam tu kan. Jadi benda ini harus dilihat semula dan saya berharap pihak kementerian dan juga pihak khususnya pihak JAKUA lah, lebih banyak kita boleh bekerjasama kerana saya faham mereka ada juga kawasan-kawasan yang mereka tak dapat nak grab kan. Jadi kita akan bantu dari bahagian-bahagian itulah khususnya untuk belia. Terima kasih kepada Clive
Alan William Han, Presiden Majlis Belia Orang Asli Malaysia MBOA bersama dengan kita Darah Muda. Dan sebelum kita berakhir, kami nak paparkan kepada anda mereka yang bertuah memenangi kuis yang kami tawarkan kepada anda sepanjang 2 minggu lalu. Dan ini nama-namanya untuk kita paparkan kepada anda, mereka yang memenangi kuis tersebut yang akan berpeluang untuk menikmati percutian staycation di Sunway Lagoon. Dan nama-nama seperti mana kita paparkan lah Ahmad Buhari, Nur Afida, Nur Azian, Muhammad Faiz dan Mas Suryani. Ya, dan tahniah kita ucapkan kepada anda. Wah, usianya bukan semua muda, ada juga yang dapat usia. Tapi apa pun, tahniah kepada anda dan selamat bercuti, selamat menghabiskan masa untuk tujuan beristirahat. Dan sekian daripada kami di Darah Muda, supaya ada manfaat kepada anda untuk memahami lebih mendalam tentang isu orang asli. Sekian daripada saya, Ivan Faruqi untuk Darah Muda. Assalamualaikum.